Okey. Baru ada 29 orang termasuk saya. Ada 3-4 orang yang tak dapat hadir pergi ambil vaksin. Tapi kalau dia nak buka bolehlah. Sementara dia boleh dengar apa benda yang saya nak sampaikan pada hari ini. Okey, hari ini kita akan masuk topik yang pertama. Baru nak masuk kelas lain dah ada sampai buat exercise dah. Tapi tak apa, kita buat slow-slow lah. Okey. Saya akan kongsikan modul tapi saya tak boleh bagi secara soft copy. Awak boleh tengok nota ni. Nak salin boleh lah tapi agak lambat nanti kalau awak salin. Okey. Okey, kita akan masuk topik yang pertama iaitu apa topik dia? Physical Quantities and Measurement. Okey. InsyaAllah saya untuk pengetahuan awak saya mengajar 2 kelas. Kelas awak dan juga kelas DEE 1B. Saya kalau boleh nak selaraskan. Kedua-dua ni kelas ni kalau berhenti pada topik ni, dua-dua sama. Jadi senang untuk saya lah. Okey. Saya tak nak ada kelas yang terlebih laju atau yang kurang. Jadi sebab saya mengajar 2 kelas, saya harap saya dapat selaraskan dua-dua kelas ni lah. Untuk kelas DE 1B, kelas dia pada hari Selasa dan juga semalam hari Khamis, dan kelas awak pada hari Khamis dan juga hari Jumaat. Okey, kita tak buang masa, kita masuk topik pertama, Physical Quantities and Measurement. InsyaAllah pada hari ini semalam saya kelas yang semalam saya buat sampai consistency, accuracy and sampai accuracy je. Sensitivity tak sempat. Dah 1 jam dah kan. Okey. Dah lebih masa. Jadi saya cubalah untuk sampai topik yang sampai accuracy. Sensitivity ni saya akan sambung pada hari Khamis dah hadapan dah untuk kelas awak. Okey. Okey, kita masuk pada conceptual map. Sekejap saya tengok ni jap. Record lah ni. Okey, record. Okey. Conceptual map dia punya peta macam peta minda lah. Kita tengok apa benda yang kita belajar. Masa pertama ialah introduction. Okay, introduction. Okay, introduction dalam ni kita ada dua bahagian iaitu physical quantities yang kita akan masuk pada pagi ni dan juga measurement. Dalam physical quantities ni dia ada dua quantity iaitu base dengan juga vector, base dengan derive. Base quantities and derive quantity. Dan dalam tu kita akan masuk pada vektor dan juga skala quantities. Apakah maksud empat perkara ni kita kena tahu lah maksud dia. Sebab apa? Soalan-soalan test satu soalan test kalau exam, final exam, test tak keluar, test untuk topik 3 sahaja. Untuk soalan final exam, biasanya dia akan minta definisi dan berserta contoh. Okey, apakah yang dikatakan base quantity, kuantiti asas dan berikan contoh. Okey, berikan contoh. Apakah masukkan dengan kuantiti derived quantity ataupun kuantiti terbitan dan berikan contoh. So, yang ni kena ingat, kena hafal. Okey, kena ingat dan kena hafal lah, kena tahu lah ni. Okey, kemudian kita masuk pada prefix, kemudian scientific notation dan unit conversion. Okey. Okey, insyaAllah sampai habis yang bahagian sebelah sini lah nanti kita tengok. Okey, terus masuk yang pertama, physical quantities. And physical quantities. Okey, apa maksud physical quantities? Ialah kuantiti yang boleh diukur. That can be measured ataupun disukat. Physical quantities ialah kuantiti yang boleh disukat, diukur dan sebagainya. Yang boleh kita ukur lah. Kalau nak mengukur sifat baik pada seseorang, tu tak boleh. Itu bukan physical quantity sebab kita tak boleh nak ukur sifat kebaikan pada seseorang. Ada 5 baik ke, 7 baik ke, sifat degil pada budak lelaki, tak boleh ukur. So itu adalah bukan physical quantity. Okey? Kalau ada bilangan, okey, kita tengok sinilah terus contoh. Example of physical quantity. Apakah contoh-contoh bagi physical quantity? Seperti room temperature ataupun suhu bilik. Suhu bilik itu adalah 28 darjah Celsius, 24 darjah Celsius. So ada nilai, ada unit. Ada nilai dan juga ada unit. Kemudian contoh yang ni adalah volume of block wood. Isi padu bagi satu bongkah kayu. Okey. Isi padu dalam unit sentimeter padu.
meter padu dan kilogram padu. Okey, maknanya ada kuasa 3. M kuasa 3, cm kuasa 3 ataupun M kuasa 3. Itu adalah unit bagi isi padu. Okey. Kemudian the speed of car, kelajuan kereta. Okey, 75 km sejam. Okey, awak berlari sepantas 20 meter per saat. Oh, 20 meter per saat laju. Maknanya 20 meter tu dah masa 1 saat. Okey. Kemudian pressure of gas. Tekanan bagi satu gas. Tekanan berapa Newton. Okey, itu pressure. Tekanan dalam bentuk Pascal. Berapa PA? Okey, 5 PA atau 5 Pascal. Awak pump tayar kereta, tayar motor gunakan meter dekat petrol pump tu, itu berapa tekanan. Kemudian the weight of person. Itu berat seseorang. Berat kita ukur dalam unit Newton. Kalau jisim ataupun mass barulah dalam unit kilogram. Okey. Mass dalam unit kilogram, tapi kalau berat kita ukur kalau berat dalam unit Newton. Okey. Newton . Okey, physical quantity consists of two part. Okey, terdiri daripada dua bahagian, iaitu pada bahagian value, numerical value, pada bahagian numbering. Num tu yang nombor lah kan. Okey, nombor bahagian numerical value dan juga unit of measurement atau dan juga unit pengukuran dia. Contoh kat bawah ni, okey, mass. Mass tu adalah jisim. Okey. Yang ni yang kita sampai sekarang lah kita gunakan benda yang tak betul lah sebenarnya. Jisim kita barulah berat kita lah 54 kg. Berat kita dalam unit Newton. Kalau kat sekolah dulu awak terus kalikan dengan 10 kan. So dapatlah 540 Newton. Okey. Tapi kita gunakan kat sini pengukuran untuk graviti ialah kalikan dengan 9.81. Kalikan graviti. So 54 kali 9.81 berapa Newton. So itulah berat dia dalam Newton. Mass jisim pula dalam kilogram. So tolong bezakan. Okay, kalau dah biasa cakap berat saya berapa kilogram, okay, orang cari orang senang faham lah. Tapi bila cakap berat saya ialah 540 Newton. Gila ke apa ni cakap dengan aku benda macam ni. Okay. So kena faham dalam istilah sains, fizik, jisim ataupun mass refer pada kilogram lah. Dia refer pada kilogram. Kalau nak kira berat dalam Newton. Okey, mass ialah physical quantity. Ini adalah physical quantity. Kalau awak tengok kat atas tadi, contoh dia lah berat seseorang. Weight of person kan kat sini. So, mass. Dan M ni adalah simbol dia. Simbol bagi physical quantity tersebut. M kecil. Dia ada M besar. M besar makna lain. Jangan terkeliru. Okey, kalau M besar ni katakan kita ambil mega. Okey, dia ada huruf besar, huruf kecil, huruf besar. Macam awak menulis, pastikan awak menulis huruf yang betul. Nak tulis M besar ataupun M kecil. M besar tulis macam ni. M kecil tulis macam ni. Okey, jangan saya nak ajar balik tu menulis A besar, okey, B besar macam B kecil macam ni, B besar macam ni. Ada makna-makna yang tertentu. Okey, nanti kita tengok kat bawah lah. So, ini adalah physical quantity mass dan juga simbol dia ialah M kecil. Kemudian 54 adalah numerical value. Okey? Angka nilai angka dia adalah 54. Bacaan dia, reading dia berapa? Manakala kg pula adalah unit of measurement. Unit pengukuran dia. 54 apa? 54 kilogram. 54 apa? 54 Newton. 54 apa? 54 meter. M tu adalah unit of measurement. Meter, sentimeter, kilometer adalah unit of measurement. Okey? Okey, jelas yang ni. Saya rasa semua jelas. Benda ni cuma mengulang kaji daripada sekolah menengah balik. Okey. Okey, apa lagi? Physical quantity are categorized. Okey, maknanya dia dikategorikan kepada dua, iaitu base quantity dan juga derived quantity. Dalam physical quantity ni terbagi pada dua. Okey, terbagi kepada dua, satu base, satu lagi derived. Apa base? Base ialah kuantiti asas. Kuantiti asas, manakala derived ialah kuantiti terbitan.
dalam bahasa Melayu adalah kuantiti terbitan. Unit pengukuran yang biasa kita gunakan ialah International System of Units ataupun kita panggil SI unit. Okay, ini adalah unit pengukuran yang kita gunakan dalam physical quantity ni lah. Okay, jelas yang tu? Okay, kemudian base quantity, kita masuk pula topik kecil. Base quantity, derived quantity and international system SI of unit. Okay, apakah masukkan dengan base? Apakah masukkan derive? Apakah masuk ni? So awak pertama sekali awak kena hafal. Kena tahu apa tadi cakap? Definisi bagi physical quantity. Contoh-contoh dia. Kemudian kita masuk pula base quantity. Apakah takrifan dia? Apakah contoh dia? Sama juga derive nanti international. Okay. Base quantity. Base quantity are physical quantity. Memanglah kan, dalam physical quantity terpecah pada dua, iaitu base juga derive. So base quantity adalah physical quantity. Apa dia? That cannot be defined. Yang mana kita tak boleh define, kita tak boleh dapatkan dia daripada mana-mana lain. Mana dia adalah sebagai yang paling asas sekali. Base quantity adalah kuantiti yang paling asas dan bukan terbitan dari mana kuantiti lain. Okay. In term of other physical, maknanya daripada physical lain kita ada, dia adalah yang paling basic. Kalau dalam satu warna, kita ada 3 color. Kalau belajar lukisan dulu lah, apa? Biru, kuning dengan merah. Ini adalah warna primer, warna asas dalam subjek seni visual. Okay, ini awak belajar tentang 1, 2, 3 kan. Mana biru, kuning, maknanya tidak ada warna biru, tidak ada warna lain yang boleh membentuk warna biru. Tidak ada warna lain yang membentuk warna kuning. Tidak ada warna lain yang membentuk warna merah. So biru campur kuning akan jadi warna hijau. Kuning campur merah akan jadi warna oranye. Kan? Merah campur biru akan jadi warna purple ataupun ungu. So yang ni pula ialah warna sekunder. Okay, dan cerita lain dah ni. Okay, ni tak payah cerita lah ni. Okay, saya nak beritahu yang bahawa dalam base quantity ni adalah yang paling asas sekali. Contoh dia menjadi macam warna tadilah. Yang paling asas, paling basic sekali. Dan tidak boleh cannot define into mana-mana lain. Apa dia contoh yang kuantiti yang base ni? Yang pertama contoh dia adalah seperti length. Length adalah panjang. Panjang, simbol dia adalah huruf L. L macam italic ni. Dan unit dia ialah meter. Meter bukan kilometer, bukan sentimeter, bukan desimeter, bukan milimeter. Tapi unit bagi panjang adalah meter. Dan M yang ni pula ialah simbol bagi SI unit dia. Yang ni M, kg, SKA ni adalah simbol dia. Okay, jangan ni pula, jangan terkeliru. Dia adalah simbol bagi meter. Okay. Yang kedua adalah mass, seperti mana GSIM tadi. Simbol dia adalah M. M ni adalah merujuk pada M ni, bukan M yang ni. Ini meter. Ini adalah M bagi base quantity tadi, M ni. Ini adalah simbol dia. Dan unit SI dia yang standard ialah kilogram. Bukan gram, bukan miligram. Tapi kilogram dan ini adalah kg lah. Okay, ini adalah kg. Kg bagi simbol bagi kilogram, kg. Kemudian yang ketiga adalah masa, time. Time pula simbol dia ada pakai T. Yang ni dah semua kita akan gunakan dalam formula nantilah ni. Okay, T. Kemudian unit dia adalah second ataupun saat. Okay, bukannya minit, bukannya jam, bukannya hari. So kita gunakan second rujuk kepada masa, time. Dan unit SI dia ialah S. Okay, unit SI dia S refer kepada second lah. Okay. Yang ke berapa? 1, 2, 3 dan yang keempat adalah temperature ataupun suhu. Suhu kita refer, dia punya simbol dia adalah T. T besar, bukan T kecil. T kecil refer pada time. T besar, capital letter untuk temperature. Ataupun kita panggil dia theta kat sini. Clear THETA, bentuk theta ni. Bentuk theta. Okay. Dan unit SI dia ialah Kelvin. Okay. Bukannya darjah Celsius, bukannya darjah Fahrenheit. Okay. Yang suhu yang kita tahu ada darjah Celsius dan juga darjah Fahrenheit. Okay. Tapi kita yang standard SI dia ialah Kelvin. Okay. Okay, Kelvin.
untuk refer kepada temperature. Dan seterusnya yang kelima adalah electric current, arus elektrik. Simbol dia huruf I besar. I capital letter, huruf I besar. Dan unit SI dia ialah ampere, sebutan ampere. Dan simbol bagi ampere adalah A besar. Okey, boleh Okey, saya nak respon, boleh tak ni? Ya, nak tanya. Boleh. Clear semua Clear sir, clear. Pasal benda ni ulang kaji balik daripada sekolah dulu rasanya. Boleh sir. Okey. Kalau saya nak laju je, tak payah saya skip je topik-topik yang ni. Okey, derive pula. Derive quantity. Kuantiti terbitan. Kuantiti terbitan adalah physical quantity. Okey, saya cakap tadi physical quantity ada dua, base dengan derive. Derive from combination. Combination apa? Combination of base quantity. Daripada base quantity tadi, bila kita combinekan dia, menerusi multiplication dari segi pendarapan ataupun pembahagian, terhasillah satu kuantiti yang dipanggil derived quantity ataupun kuantiti terbitan. Okey, daripada pendarapan ataupun pembahagian kuantiti basic tadi, base quantity tadi akan menghasilkan derived quantity ataupun kuantiti terbitan. Okey, kita tengok yang pertama table ni. Contoh dia yang pertama adalah area. Area ialah luas. Luas kalau dalam segi 4 ialah panjang darab dengan lebar. Jadi sini ada P darab L sama dengan A lah. Luas. Luas sama dengan panjang darab lebar. Katakan sini 5, sini 3. So 5 meter. Okey, 5 meter saya tulis. 5 meter, sini 3 meter. 5 meter kali dengan 3 meter. 5 kali 3, 15. Okey, M kali M dapat M kuasa 2. So dapatlah 15 meter persegi. Itu sebab unit dia kat sini adalah M kuasa 2. Okey, clear Okey, M kuasa 2. Panjang darab dengan lebar. Okey, ni saya padam dulu. Okey, seterusnya. Padam. Seterusnya yang kedua ialah density. Density adalah ketumpatan. Okey, ketumpatan nanti awak akan belajar topik yang ke-4. Okey. Density ketumpatan, simbol dia rho, iaitu rumus dia daripada mass bahagi dengan volume. Mass tadi adalah yang unit kilogram. Volume ia adalah panjang darab lebar darab tinggi ataupun isi padu. Okey, ini adalah isi padu. Okey. Maknanya panjang darab lebar darab dengan tinggi. Okey, mass kilogram tu dapat M kuasa 3. Okey, kita boleh tulis kg M kuasa negatif 3 ataupun kg bahagi M kuasa 3. So either one awak boleh tulis antara dua ni. Okey, tapi paling mudah kita buat dalam single line saja macam ni. Tak perlu macam ni. Okey, ini pun boleh tulis juga kg per M kuasa 3. Saya faham ni maksudnya. Bilanya kalau M kuasa 3 ni kita naik atas, dia akan jadi M kuasa negatif 3. Okey. Sama juga yang bawah ni. Okey, kejap lagi masuk. Velocity. Velocity adalah hal laju. Velocity adalah hal laju. Simbol dia V. Iaitu perubahan displacement darab dengan bahagikan dengan time taken. Ataupun sesaran. Jarak yang dilalui dibahagikan dengan masa yang diambil untuk pergerakan tersebut. So dapatlah hal laju. Okey, M, S. Okey, ataupun boleh tulis M bahagi dengan S. Boleh macam ni. Okey, maknanya kalau naik atas dapat S kuasa negatif 1. Seterusnya adalah acceleration ataupun pecutan. Pecutan simbol dia A kecil. Kalau A besar dia jadi ampere kan dalam unit arus elektrik tadi tu. Okey, so kat sini adalah perubahan. Change in velocity adalah perubahan hal laju. Perubahan hal laju dibahagikan dengan masa yang diambil. So dapatlah MS kuasa negatif 2 ataupun awak boleh tulis M per S kuasa 2 macam ni. Okey. S ni kalau S kuasa 2 naik atas dia jadi S kuasa negatif 2. Okey, yang kelima adalah force. Contoh dia, force huruf besar. Force adalah daya. Daya ialah dia punya rumus ialah mass jisim didaratkan dengan pecutan. So kat atas ni
rumus dia darabkan dengan mass lah. So dapat mass kali dengan pecutan. Pecutan ni apa? Pecutan ni adalah ni tadi. Okay, change in velocity, perubahan halaju di atas bahagikan dengan masa yang diambil. So dapatlah kg m s kuasa negatif 2 ataupun kita tulis sebagai N. N ni refer kepada Newton. Okay, refer pada Newton. Seterusnya yang keenam, potential energy ataupun tenaga potensi. Okay, kita tulis ni energy P. P adalah potential lah sini. So, rumus dia adalah mass kali dengan gravity kali dengan height. Gravity adalah 9.81 meter per saat. Okay, meter per saat. Kalikan dengan height. Height ketinggian dalam unit meter. Okay, mass pun dalam kilogram. So, total semua kita dapat kg m kuasa 2 per s. Okay, m kuasa 2 per s ini m s kuasa 2. Ni m kuasa 2 per s. Ataupun kita bertulis dalam bentuk J saja, refer kepada joule. Okay, untuk potential energy. Sama juga yang ke bawah, yang bawah ni tenaga kinetik. Tenaga kinetik adalah 1/2 half kali dengan mass kali dengan velocity kali dengan velocity. So kita boleh juga tulis kali dengan m kali dengan v kuasa 2. M ialah mass, v adalah velocity kuasa 2. Juga unit dia adalah joule. Okay, boleh Okay, standard form. Standard form, okay, ini topik lain. Standard form also called scientific notation ataupun kita boleh tulis sebagai scientific notation. Digunakan untuk menyatakan magnitude, okay, supaya magnitude itu lebih kemas, simple dan mudah untuk dibaca. It's used to express magnitude to be neat, simple and easy to read. Okay, mudah, nampak kemas supaya tak adalah nombor yang terlalu banyak kosong di depan ataupun di belakang. Jadi kita kemaskan penulisan tu. Jadi antara sebab lain ialah kita nak mengurangkan kesilapan. Mengurangkan kesilapan dalam semasa kita menulis. Okay. So, format dia ialah A sama dengan 10 kuasa N. Di mana nilai A ni adalah terdiri daripada nombor 1 sampai 9. A 1, okay, dia tidak boleh 0.1, dia tak boleh 0.11. Dia mesti nilai dia 1. Starting from 1 sampailah kurang daripada, nampak ni, kurang daripada 10 maknanya 1 hingga 9 lah. Okay, itu tulisnya. Maknanya tulis apa nilai A ni adalah daripada 1 hingga 9. Okay, dan N adalah integer, nombor bulat lah atas ni. Okay, dia tidak ada nombor pecahan, nombor perpuluhan. So itu bukan format. Nombor tu ada tapi ia bukannya format bagi standard form. Standard form N adalah nombor bulat lah. Okay, dia tak ada nombor pecahan. Dia tidak ada, okay, yang ni contoh dia bukan nombor pecahan. Contohnya 3 kali 10 kuasa 4.52. So ini bukan standard form. Standard form ialah nombor atas nombor integer. Okay. Okay, N ialah positive integer for greater than 1. Maknanya kalau N tadi, nilai kuasa tadi, dia adalah nilai positif. Jika for the number greater than 1, maknanya lebih besar daripada 1, dia nombor positif. Kalau negative integer, for number less than 1. Okay. Kalau 10 kuasa negatif 1, maknanya nilai tersebut kurang daripada 1. Kalau 10 kuasa 3, nilai tersebut lebih besar daripada 1. Okay, kita tengok contoh. For example, for each of the following, express the magnitude using scientific notation. Okay, yang pertama kita tengok A. The radius of the ball ialah 200 mm. Kita nak tukarkan bacaan 200 tadi kepada nilai gunakan standard bentuk piawai, standard form. Okay, kita tengok. Okay, 200, unit dia kena kekalkan. Jangan ada awak nak jadikan standard form, kita ambil titik perpuluhan di belakang sini. Siapa dia di belakang kan? Okey, kita gerakkan ke hadapan 1, 2. So ada 2 kat sini, 1 dan 2.
2 kali lompat, itulah kuasa dia. Mana kat sini kita dapatkan nilai dia adalah 2.0 darab 10 kuasa 2. 2 datang dari mana? 2-nya datang daripada sini. Berapa kali lompat? Ataslah kuasa dia. Okay. Kita nak jadikan nombor depan A ni, ini adalah A. A ni mesti nilai dia daripada 1 hingga 9. Nilai A adalah 1 hingga 9. Okay. Kita tak boleh tulis ni 200, kita jadi 20 kali 10. Itu bukannya standard form. Bukannya bentuk piawai. Benda tu betul. Cuma bukan bentuk piawai. Saya boleh juga tulis 20 darab 10 kuasa 1 mm. Okay, ini juga betul. Okay, 20 kali 10 dapat 200. Tapi ini bukan bentuk piawai sebab bentuk piawai menyatakan bahawa A dia berapa ni, nilai dia adalah mesti daripada 1 hingga 9. Kat sini adalah 20. So tak samalah. Okay, last Okay. So, contoh yang kedua. Satu padam. Okay, balik. The mass of the butterfly. The mass of a butterfly. The mass of jisim dia adalah, berat butterfly, ringan ni je. 0.00 ada 2 ada 8 kilogram. Kita tukarkan dalam bentuk piawai, nilai unit kilogram kekalkan. Kekalkan kilogram. Kita gerakkan, kalau nombor kosong macam ni, kita gerakkan dia ke belakang. Kita nak jadikan 8 kat depan ni. So jadi 1, 2, 3. So dapatlah 8.0 darab berapa kali ni? 1, 2, 3, 10 kuasa. Pergerakan ke arah kanan ialah negatif. Pergerakan ke kanan dia adalah negatif. Pergerakan ke kiri adalah positif number bagi kuasa 10 tersebut. Bagi kuasa 10 tersebut, kalau kita gerakkan ke belakang, dia kuasa jadi negatif. Kalau kita gerak ke kiri, dia jadi positif. Boleh? Ada sebarang soalan tak setakat ni? Tak ada. Okey, clear. Bagus. Clear. Okay. Seterusnya, the diameter of the oil molecule. Apa ni? Diameter bagi molekul minyak. Ini kalau panjang macam ni kena hati-hati. Tengok bilangan kosong ada berapa. Dia langkah ada apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey? Dan kita tulis 7.4. Ini betul nombor 7.4. Bukan 74 tapi 7.4 adalah nombor daripada. Hello? Okey, boleh dengar? Saya terputus talian nak ni. Boleh? Ada sir. Boleh sir. Talian putus ni. Hello, okey, boleh dengar? Boleh. Boleh sir. Hello, boleh dengar tak? Boleh. Dengar Boleh, sir. Hello, boleh dengar tak? Boleh sir. Hello? Saya Hello, saya terputus. Terputus ni. Okey, sir. Mana sir? Ayo. Jangan. Masalah Hello. Kirti Wasen. Yo. Where are you sir? Lepas ni ada kelas lagi ke? Ke tak ada dah? Yang masa-masa tu Boleh, ke? Petang. Petang ada kelas apa? Tak ada. Mana kelas ada keluar kelas saja hari ni. Tak ada. Milas kan? Tak ada kelas. Inilah. Ya, sampai jam 11 saja kan. Okey, dengar tak? Dengar sir. Dengar.
Dengar Saya sir. terpaksa guna handphone sekejap dia tak Sir boleh masuk mana dah. sir? Saya tak nampak ada tu. Sekejap. Saya share masalah tu lah. Tadi. Biasa saya buat kat rumah kelas. Video. Nampak tak ni? Tak nampak lagi Aduh, masalah ni. Sekejap lah saya. Sekejap saya try masuk dalam handphone je kot. Okay, nampak tak sekarang ni? Nampak je. Nampak. Nampak? Nampak. Okay. Kat mana tadi? Sir, suara saya double. Okay, 7.4 ni kan? Okay, 7.4 ni dia angka dia lah daripada 1 hingga 9 tadi. So 7.4 ni termasuk dalam angka tadilah. Okay, bila masuk angka tadi, so kita kalikan dengan berapa? Kuasa berapa? So kita tengok berapa banyak kita gerakkan titik perpuluhan tadi. Ke depan 10. ataupun ke belakang. Ke belakang. Tak suara saya dengar. Okay. Ke kanan sir, ke kanan. Ha? Macam mana? Ke Ke kanan. kanan. Ke kanan, Okey, so ke kanan dia kan? negatif. Kalau ke kanan dia adalah kuasa negatif. Okay. So negatif, kita kata apa? Negatif 10 meter. Okay. Okay, next. Prefix. Okay, prefix ni ialah huruf. Letter yang kita letakkan pada beginning of the word. Maknanya kita letakkan beginning pada permulaan perkataan to modify its meaning. Okay, kita letak pada permulaan tu untuk kita ubah sesuai maksud dia. Contohnya daripada meter, bila kita letak satu huruf di depan, daripada huruf katakan C, dia akan jadi sentimeter. Kalau letak K, kilometer. Okay, boleh So, prefix adalah huruf yang diletakkan pada permulaan satu perkataan to modify its meaning. The SI allows other unit to be created. Maknanya satu sistem international standard ni membenarkan satu unit itu di create from standard or base unit by using prefix. Daripada standard tadi atau base tadi, kita tambah satu huruf untuk memberi makna lain. Okay. So, ataupun dia akan bertindak sebagai multiplier ataupun sebagai pendarab. Okay, sebagai pendarab. Okay, sebagai contoh 2000 meter. 2000 meter kita kalau boleh kita nak kurangkan kosong ni supaya mengurangkan kesilapan. Okay, kurang satu kosong jadi makna lain. Faham kan? Okay, so kita buat dalam bentuk A tadi samalah, lebih kurang dalam bentuk sama. Okay, yang ni dalam bentuk standard notation. Okay, yang ni lah dalam bentuk prefix. Iaitu kita tambah K kat sini. Iaitu refer kepada 10 kuasa 3 adalah kilo ataupun 1000. Okay, 10 kuasa 3 adalah 10 kali 10 kali 10. Dapatlah 1000. So 1000 ni adalah refer kepada K ataupun kilo.
Okay. Jadi kat sini 1 kilometer sama dengan 1000 meter. So 2000 meter adalah 2 kilometer. Okay, ini mudah. Okay. Prefix symbol are used to simplify. Okay, kita gunakan prefix symbol ni digunakan untuk simplify, untuk memudahkan description of the physical quantities that are either very large atau very small. Untuk very apa ni yang paling besar atau kecil, kita gunakan prefix ni. Supaya saya cakap tadi untuk mengurangkan kesilapan. Kurang apa ni kosong ataupun terlebih. Boleh memberi makna yang beza lah. Okey, sebagai contoh dekat sini kita tengok ada Tera TGMK. Tera T. Okey, sekarang ni macam handphone kan, ada yang iPhone barunya dia punya space dia ada sampai 1 terabyte. 1 tera. Okey. Kemudian handphone biasa adalah sampai giga. 512 GB, 256 GB, kemudian 128, 64, 32 dan sebagainya. Okey, mega. Maknanya tera ni apa? Ada 12. 12 kosong di belakang satu tu. Okey, dia 12 kosong. Kalau kira ni ada 3, 6, 9, 12. Okey, 3, 6, 9, 12 ada 12 kosong. Adalah 12 lah. Giga pula ada 9. 9 angka kosong di belakang dia. Okay, 3, 6, 9. Okey. Manakala mega ada 6, kilo, 3, hekto. Jarang kita gunakan hekto ni. Kita selalu guna sekarang ni adalah kilo, mega, giga, tera. Hekto ni jarang. So apa hekto ni adalah 100. Okey. Deka ni pun jarang kita gunakan. Bukan saya kata salah, ini kita jarang kita gunakan deka lah. Tapi refer kepada tahun guna. Deka ataupun kita panggil decade. Decade. 1 decade adalah bersamaan dengan 10 tahun. Ataupun dalam bahasa Inggeris panggil decade. D-E-C-A-D-E. Okay, English panggil decade lah. Kita panggil bahasa Melayu, kita panggil decade. D-E-K-A-D. Kalau T dia dekat. Okay, dekat tu refer kepada jarak. Jauh ataupun dekat. So dekat. So decade. D-E-K-A-D. Okay, bahasa Melayu, 1 dekad sama dengan 10 tahun. Kemudian kita ada desi. Okay, desi pun jarang kita gunakan. Iaitu 0.1. Jarang. Saya nak kain ni sebanyak 1 desimeter. Jarang lah kan. Kita gunakan tu. Yang kita gunakan seperti sentimeter. Okay, sentimeter. Okay, dalam pembaris kita tu 1 meter adalah sebanyak 100 sentimeter. Kemudian milimeter, mikrometer pun kita gunakan, nano dan piko. Okay. Ini refer kepada berapakah bilangan kosong. Berapakah pergerakan ni ke belakang ni? Inilah refer negatif 9 sebagainya. Okay. Seterusnya. Skala and vector quantities. Okay. Skala and vector quantities. Skala quantities dan juga vector quantities. Skala quantities are quantity which has magnitude. Skala ni dia ada magnitude sahaja, manakala vektor pula dia ada magnitude and direction. Magnitude and direction. Dia ada nilai dan juga arah. Macam mana katakan arah tu? Arah dia ke utara ke selatan. Okey, kita tengok distance. Distance adalah jarak. Quantity dia pun M juga. Dia punya unit dia. Displacement pun sama. Distance adalah jarak. Displacement adalah sesaran. Okey. Macam mana ada magnitude? Rumah saya terletak 200 km ke utara. 200 km tu adalah kuantiti tu. Tapi disebutkan ditambah ke utara, bermaksud tambah jarak kat situ. Ada direction. Adakah ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. So itu membezakan antara skala dan juga kuantiti. Okey. So ini contoh lah ni. Okey. Ini contoh. Saya bagi satu contoh sini je. Okey. Bagaimana direction tu. Kalau macam force ni, daya ni ada sudut dia. Sama ada ke bawah ataupun ke atas ataupun ada berapa darjah. Berapa darjah kat sini. Okey. Untuk force ni. Nanti kita akan masuk dalam topik yang ketiga. Okay. Boleh dengar lagi?
Putus. Putus. Okay, consistency, accuracy and sensitivity. Okay. Boleh? Boleh sir. Boleh. Aduh, gangguan betul lah. Hari ni saya nak habiskan masuk consistency dan juga accuracy je. Sensitivity saya nak stop Sebab apa? Saya nak bagi sama dengan satu kelas lagi. Okay, consistency in measurement. Consistent. Apa maksud consistent? Consistent ni kalau kita awak seorang yang konsisten, contohnya bangun pagi, setiap hari awak akan bangun dalam around 5.30 pagi. Hari ni awak bangun 5.25, esok 5.30. Beza plus minus dalam 5 minit lah. Okay, bukan hari ni 5.30, esok pukul 4, besok lagi pukul 7. Besok pukul 7.30. So itu tak konsisten. Yang tu tak jauh beza dia. Okay, kalau nak kira waktu bangun tu beza mungkin lah 5 minit, 6 minit kan. Banyak beza tu tapi lebih kurang macam tu. Okay, ataupun awak sampai kita start kelas. Ada ketikanya saya masuk kelas pukul 10, ada ketikanya pukul 10 sukung, itu dah macam tak konsisten. Tapi kalau beza 1-2 minit, itu hampir konsisten. So ada percentage darjah dia tu. So ini kita tengok macam mana. Okay, consistency of the instrument. Kita rujuk kepada peralatan pengukuran. Okay, an instrument is ability. Kebolehannya of the instrument, kebolehan alat tersebut to give consistent reading, yang memberikan satu bacaan yang konsisten. Apabila when the same physical quantity is measured, mana satu kuantiti fizikal kita ukur dia. Okay, contoh dia pembaris lah. Pembaris kan dia punya unit paling kecil ialah mm. Kita ukur dia, dapat baca sekali dapat ni. Memang konsisten lah pasal dia punya nilai dia dah besar. 1 mm tu kira besar. Kalau kita nak pakai yang very actual punya bacaan, kita pakai micrometer, screw gauge ataupun Brenny caliper tu. Okay, tapi kalau pembaris ni, kalau dapat 5 mm, 5.4 mm, yang itulah bacaan dia. Katakan berapa sentimeter kan? 7.5 sentimeter. Itulah bacaan dia. Banyak kali baca pun sama je. So apa? Dia punya darjah reading dia tu besar. Okay, tak macam kecil lah Okay, the measurement taken of the quantity are consistent if they are close to each other. Maknanya bacaan kali pertama kita dapat yang tu, kedua pun macam tu, tiga macam tu ataupun lebih satu sikit-sikit. Okay, although they may not be close to the actual. Maknanya kalau actual, katakan awak bagi satu bongkah kayu yang awak tahu dia punya actual reading dia sekian-sekian. Tapi bila awak ukur, awak akan dapat nilai dia kurang ataupun lebih. Okay, kurang ataupun lebih. Tapi awak ukur sekali lagi pun dapat bacaan yang sama macam tadi. Alat tersebut dia konsisten. Peralatan pengukuran bukan orang yang Okay, how to improve konsistensi dalam measurement tu? Yang pertama, avoid parallax. Mata awak pandang betul-betul di sini, bukan pandang pada atas. Begini. So kat sini bacaan sebenar. Hello, boleh? Sorry, Putus-putus. saya sangkut lah saya. Boleh dengar tak? Sangkut-sangkut. Aku sangkut. Oh, sampai.
Tak apalah, nanti video ni nanti saya akan upload nanti ke YouTube. Nanti awak tengok balik lah. Saya rasa video ni ada 2 bahagian. Soalan macam saya syok sendiri bercakap ni. Okay. Avoid parallax error. Okay, insyaAllah nanti minggu depan saya cuba improve lah. Sama mungkin saya akan buat dekat Poly ke untuk kelas 1 jam ni. Saya akan pergi ke Poly lah. Lain kat rumah tak berapa nak cantik ni. Walaupun pakai Unify, tak berapa cantik. Okay, exercise greater care and consistency in taking reading. Maknanya kita akan cari kaedah bagaimana untuk mendapatkan kaedah pembacaan yang konsisten masa membimbing bacaan ni. Yang pertama, avoid parallax error ni. Tadi macam Alex mengamati kita lah. Tengok saya punya, saya buka 2 device tapi nampak slow. Yang ketiga, avoid using defective measurement instrument. Kita elakkan penggunaan peralatan pengukuran yang usang. Okey, yang lama-lama kita elakkan penggunaan. Okey. Okey, seterusnya accuracy. Allah, cantik. Okey, accuracy and measurement. Accuracy adalah ketepatan. Ketepatan is a degree of how close the measurement is from the actual value. Katakan value tersebut 5.21. Dia dah bagi tahu dah. Awak punya pengukuran 5.21 meter contoh dia. Awak ukur pula, awak dapat 5.20. Awak ukur lagi, dapat 5.20, 5.21. Kalau boleh hampir dengan bacaan sebenar tu, dipanggil accuracy lah, ketepatan tu. Peralatan pengukuran awak tu hampir tepat dengan bacaan sebenar. Okay. If the measure value is close to the actual magnitude, maknanya nilai yang awak ukur tadi hampir dengan nilai yang asal, nilai sebenar magnitude tersebut, maka the percentage error ataupun ralat, peratusan ralat adalah kecil dan degree accuracy adalah tinggi. Okay, maknanya kalau bacaan yang awak dapat menghampiri ataupun menyamai dengan bacaan sebenar, maka peratus error dia adalah rendah. Peratus error adalah rendah. Manakala darjah ketepatan adalah tinggi. Itu yang paling terbaik. Itu yang paling terbaik. Contoh kat sini, diameter of beaker. Okey, beaker tu kita ukur dengan vernier calipers. Maknanya angkut vernier, bacaan dia adalah 3.2 plus minus 0.01 cm. Okey, darjah ketepatan dia adalah 31.25. Kalau awak dapat satu ukuran gunakan peralatan lain yang lebih rendah daripada 31.25, maknanya darjah percentage error dia adalah lebih rendah dan darjah keikuti adalah tinggi. So kita nak kena tinggikan lagi ni. Tinggikan lagi macam mana? Kita naik ke atas ni lah. Kita kurang ke atas tu jadi dapat tinggi lagi darjah ketepatan dia. Bagaimana untuk improve ketepatan? Kita ambil bacaan repeated banyak kali to get average. Okay, nak bagi baik macam ni lah. Ada kita ambil 3 orang, A, B dan C. 3 orang menggunakan peralatan yang sama, pengukuran yang sama, menggunakan objek yang sama. Kita tahu ada bacaan best. A ni akan baca sebanyak 3 kali. 3 kali bacaan. B pun sama. Menggunakan peralatan yang sama. C pun yang sama. Dapat 3 bacaan. Kemudian kita dapatkan average dia berapa. Dapatkan average dia berapa. Kemudian kita campurkan A campur average A ni. Kemudian kita bahagi dengan 3. So yang tu lagi baik. Sebab apa? Kemungkinan A ni ada buat ralat parallax ni. Okay.
B atau C. Jadi kita dapat average ketiga-tiga orang, ketiga-tiga bacaan. So kita dapatkan satu nilai. So bila buat macam ni, bacaan awak lagi tepat. So itu adalah cara untuk improve accuracy. Okay. Sebenarnya sama, benda yang sama. Avoid or adjust for zero error. Maknanya dekat peralatan tersebut, awak kena pastikan kita adjust dulu zero error. Okay. Macam vernier caliper dengan micrometer, screw gauge, kita kena adjust dulu. Sebab apa? Kemungkinan alat itu sendiri tak tepat. Okay. Dia tak dapat kosong-kosong. Okay. Dia mungkin bila awak rapatkan kedua-dua angkup ataupun screw meter tersebut, dia ada terlebih ataupun terkurang. So kat situ kita kena plus atau minus nanti selepas dapatkan pengukuran. Benda ni awak akan faham bila saya terangkan nantilah dalam masuk pada peralatan tersebut. Okay. Okay, the difference between consistent dan accuracy. Kita sekarang nak tengok perbezaan antara consistent dengan accuracy. Bila kita tunjukkan satu shoot off target ni lah. Gunakan katakan menembak contoh menembak ataupun memanah. Okay, menembak ataupun memanah. Okay, tengok yang pertama. Dia kat sini menunjukkan orang yang menembak atau memanah ni, dia mempunyai ketepatan dan konsisten. Maksud ketepatan apa? Target kita nak tembak pada bahagian tengah. Panggil bullseye lah. Kalau macam memanah ataupun shooting ni, yang tengah-tengah panggil bullseye. Mata lembu Jadi dia dapat tembak yang bahagian tengah ni. Tengah. Dan tembakan dia adalah konsisten. Maknanya tepat yang sama sahaja. Tempat yang sama. Accurate dan konsisten. Yang ni pula, yang kedua ni, mungkin mata dia pandang, dia punya kat sini not accurate. Maknanya tak dapat kawasan kat sini. Okay, jauh daripada sini. So tapi dia adalah konsisten. Konsisten tempat yang sama ditembak. Okay, tempat yang sama ditembak. Okay. Okay, yang ketiga, dia accurate tapi tak konsisten. Accurate maknanya dia hampir kat tengah tapi tak konsisten. Ada yang tak tempat yang sama lah. Maknanya bersekitar sini. Okay, so dua ni terbaiklah. Dan yang keempat, yang ni panggil kira macam amator lah. Tembak merata lah. Ada bullseye, ada yang angka 8, 7 dan sebagainya. Jauh. Konsisten. Okay. Okay, yang sensitivity saya tak nak sentuh dulu. Kita nak stop kat sini dulu. Ya, saya nak bagi sama dengan kelas satu lagi lah. Okay. Sebagai ada jelas tak hari ni punya kelas? Dalam keadaan ada masalah macam ni? Jelas sir. Jelas sir. Jelas sir, jelas. Okay, kejap. Saya nak tutup ni dulu. Okay, sekarang ni tolong buka kamera. Sir, saya nak tanya, saya dah ambil kehadiran ke sir? Tak apa, buka je kamera. Okey, bagus kamera yang terang. Cepat, kita duduk ramai-ramai. Okay. Duduk belakang dah. Okey, sila penuhkan tempat duduk. Tadi ada kelas tak pagi tadi? Sebelum kelas saya ada kelas tak? Ada sir. BI. Ada. Okey, saja apa? Saja apa pagi tadi? BI. Okey, ini je ke yang ada? Saya cakap dah, so sedia. Okey. Lagi penuhkan cepat. Penuhkan kursi banyak kosong lagi tu. Kiri kanan banyak kosong lagi. Depan baru kosong lagi. Duduk je tak kisah. Jangan risau. Sebelah perempuan, sebelah lelaki sama. Okey, ada lagi tak?
Okey. Okey, sebelum saya bagi gambar, saya nak tanya macam mana seminggu ni awak menghadapi kelas secara gunakan ni? Boleh ke tak boleh ke? Data tak cukup ke? Macam mana ke? Boleh tak cerita sikit? Okay, selama Silakan. ni saya rasa agak susah sebab kadang tu suara saya dengar, kadang tu tak dengar. So part yang macam bila kita rasa part tu penting, tiba-tiba tak dengar tu rasa macam susah lah nak faham, tiba-tiba tak dengar yang tu kan. And then bila nak tanya pun susah juga. Kadang tu dengar, kadang tu saya diam je, macam tu lah. Masalahnya saya cakap dah cukup kuat dah ni. Cakap dah rasa macam cukup kuat dah, tapi tak tahulah. Kadang saya kena take action lah benda ni. Maknanya kalau hari Khamis, hari semalam okey tak kelas saya? Dia punya suara okey tak? Okey. Hari ni masalah sikit kan, sebab saya pakai kat rumah. Jadi tak apalah, saya insyaAllah kalau minggu depan saya pergi sekejap. Saya buat kelas kat sana, mungkin internet dekat Politeknik lebih stabil lah daripada kat rumah. Saya penting lah, takut risau juga kalau saya buat ni macam tadi terputus kan. Dah rakam dah tapi terputus. Jadi satu masalah pula benda ni. Okey, tak apa, sekejap okay, kita ready untuk saya nak buat rakaman. Okey. Okey, dah simpan. Okey. Saya rasa kita berhenti dulu kat sini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye. Bye-bye, sir. Bye-bye semua. Bye. Solat Jumaat.